Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani Asia. Sudah tentu ini adalah platformnya untuk kami bawakan diskusi dan juga perbincangan berkaitan dengan perkembangan semasa di peringkat serantau. Dan sudah semestinya selain daripada kita melihat kepada realiti, impak dan juga cabaran pandemik COVID-19, kita juga ingin memberi tumpuan khususnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dalam fasa pemulihan ekonomi di peringkat serantau. Tetapi malam ini saya ingin terus memberi tumpuan khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Bagaimana pembangunan infrastruktur boleh menjadi pemangkin kepada usaha untuk menjamin kesejahteraan rakyat, dalam mana kita melihat kepada banyak negara dan juga di peringkat global secara khususnya masih lagi berdepan dengan cabaran ancaman khususnya daripada varian baru COVID-19. Jadi malam ini tumpuan kita lebih terarah kepada perkembangan pembangunan infrastruktur di dalam negara dan juga di peringkat serantau, dan juga kita ingin melihat kepada bagaimana pembangunan infrastruktur ini memberi manfaat kepada rakyat secara khususnya dan boleh menjadi impak berganda dalam memacu pertumbuhan ekonomi dalam fasa pemulihan ekonomi. Jadi seperti biasa di platform Agenda Awani Asia, kami menampilkan dua wakil tetamu, iaitu yang pertamanya daripada Radio Antarabangsa China, wartawan daripada CRI iaitu Zhang Hong. Zhang Hong sentiasalah berkongsi maklumat dan juga perspektif daripada China atas apa-apa sahaja isu. Dan seorang lagi adalah Profesor Mada Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Prof adalah penganalisis ekonomi daripada Uni KL Business School. Prof, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong terlebih dahulu. Zhang Hong, kalau boleh saya nak bacakan sedikit laporan yang dikongsikan oleh rakan-rakan Zhang Hong khususnya di platform CRI, yang mana mengatakan dan juga membawakan laporan khususnya berkaitan dengan lebuh raya dari Beijing dan Urumqi Xinjiang sepanjang 2,540 km siap dibina baru-baru ini, yang menjadikan lebuh raya merentasi pada pasir paling panjang di dunia dan juga dijangka dapat menarik lebih ramai jumlah pelancong yang gemar menggunakan lebuh raya. Tetapi yang lebih penting lagi, ini akan dapat mendekatkan laluan yang sedia ada sebanyak 1,300 km sekaligus merangsang pembangunan ekonomi khususnya di wilayah Xinjiang. Kalau boleh pada waktu ini sebagai permulaan, Zhang Hong boleh kongsikan berkaitan dengan laporan lebuh raya terpanjang merentasi pada pasir di dunia ini, dan juga mungkin melihat kepada perspektif bagaimana pembangunan infrastruktur khususnya dalam era pandemik ini, dalam mana kita bercakap tentang sosioekonomi rakyat secara keseluruhannya. Zhang Hong. Terima kasih. Sebenarnya kalau di China ada banyak pengalaman dalam bidang pembasmian kemiskinan, tapi kalau katakan mana yang paling penting, saya rasa kebanyakan orang akan memilih itu pembinaan infrastruktur. Kerana kalau di China ada satu pepatah iaitu bersuara, kalau mahu menjadi kaya, membina jalan dulu. Dan begitu juga kalau kita lihat sekarang, meskipun sudah kerajaan China sudah mengumumkan iaitu sasaran pembasmian kemiskinan sudah terwujud, tapi kalau berbagai projek infrastruktur mega masih diteruskan, macam kalau lebuh raya dari Beijing ke Urumqi Xinjiang ini baru disiap dibina dan baru-baru ini. Dan kita lihat kalau dulu dari China, dari Beijing ke Xinjiang, dia bukan ada jalan lebuh raya langsung, dia perlu pergi ke selatan sedikit melalui macam Gansu, Ningxia, baru masuk ke Xinjiang. Kerana antara kedua-dua tempat ini kebanyakannya merupakan macam kawasan penggunungan atau padang pasir. Tapi kali ini kita lihat sudah membina satu lebuh raya yang langsung dari Beijing ke Urumqi ke Xinjiang, dan dalam perjalanan ini sebenarnya melalui 3-4 padang pasir yang cukup besar. Dan memang kalau pembinaan projek ini bukan begitu susah, kerana kita tahu kalau nak mengadakan projek macam ini mesti ada banyak keperluan terhadap air. Kalau macam pekerja untuk membina jalan perlu air, dan kalau untuk menggunakan berbagai bahan untuk membina jalan ini pun perlu air. Tapi mereka sebenarnya pernah cuba dalam perjalanan dalam padang pasir, macam menggali 8 sumur untuk mencari air, semuanya tak ada. Tapi akhirnya semua kesukaran cabaran ini diatasi, dan jalan ini menjadi jalan melalui padang pasir yang paling panjang di dunia sekarang. Saya rasa ini memang amat menarik, dan saya rasa mesti ada ramai orang yang berminat untuk macam melancong memandu itu kereta sendiri punya untuk
menikmati pemandangan yang unik di jalan ini kerana kita tahu ini sebenarnya amat popular di luar negara. Dan saya rasa yang paling penting ini sebenarnya menjimat waktu atau juga kos pengangkutan antara kedua-dua tempat, iaitu membantu barangan khususnya berbagai produk khas di Xinjiang boleh secara lebih mudah memasuki pasaran di seluruh negara China punya. Dan satu unsur yang lebih penting iaitu dulu kita tahu Xinjiang merupakan kawasan yang terpencil. Xinjiang cukup luas. Macam biasanya dia keluasannya 3-4 kali ganda berbanding provinsi yang lain di China punya. Tapi kalau penduduknya tak begitu ramai, ini menjadikan sebenarnya setiap bandar berjarak cukup jauh dan orangnya tak begitu ramai. Dan kalau nak keluar sebenarnya susah. Tapi sekarang dengan adanya pembinaan lebuh raya dan berbagai projek yang lain dan juga dengan penggalakan inisiatif jalur dan laluan, kita tahu kalau Jalan Sutera pada purbakala ini melalui Xinjiang. Tapi akhirnya itu hilang. Tapi sekarang kita sedang membina itu jalur BRI, inisiatif jalur dan laluan, untuk memulihkan Jalan Sutera pada abad 21 ini. Jadi ini akan menjadikan Xinjiang dulu merupakan tempat yang terpencil di China. Sekarang dia akan menjadi satu hub dalam Jalan Sutera baharu ini. Semua produk dari China atau dari Eropah mereka akan boleh dikatakan mengangkut melalui hub di Xinjiang, dan saya rasa ini akan banyak membantu membangkit ekonomi di Xinjiang, khususnya di Xinjiang. Dan sebenarnya pada masa yang sama juga ada kereta api dari Lhasa, Tibet ke Linzhi dirasmikan baru ini juga. Dan ini menjadikan sebenarnya semua provinsi di China sekarang sudah ada kereta api laju. Dan Xinjiang ini merupakan yang paling akhir mempunyai kereta api laju. Kerana Tibet ini di dataran tinggi. Dan kalau pembinaan landasan kereta api laju memang pun tak begitu mudah. Dan kali ini kita lihat meskipun dia tak begitu panjang. Dan untuk menyambungkan dua bandar yang amat penting di Xinjiang, di Tibet, iaitu Lhasa dan Linzhi. Tapi sebenarnya perjalanan landasan kereta api ini sudah mempunyai 47 terowongan di pegunungan. Dan juga ada lebih 140 jabatan untuk menyeberangi berbagai ngarai di kawasan tersebut. Juga merupakan satu projek mega yang tak susah diwujudkan, tapi sekarang sudah diwujudkan, dan sekarang bukan hanya pelancong boleh menaiki kereta api laju dari Lhasa ke Linzhi untuk menikmati pemandangan yang cukup indah sambil menggunakan jaringan 5G yang terlibat di seluruh mengiringi perjalanan tersebut. Tapi juga dia akan menyediakan kapasiti pengangkutan sebanyak 10 juta tan sehari untuk sebenarnya membawa berbagai produk khas di Tibet ke tempat yang luar. Saya rasa ini sebenarnya sudah memperlihatkan kalau macam pembinaan infrastruktur memang dia peruntukannya cukup besar. Tapi kalau berbagai pengaruh yang dibawanya kepada untuk menjadi pemangkit ekonomi tempatan ini sebenarnya cukup besar, dan kita tak boleh hanya kira macam kosnya dan berapa tiket kereta api laju akan dijualnya sama ada ini ada keuntungan atau kerugian. Sebenarnya kita perlu lihat satu faedah dari keseluruhan, bukan hanya dari jualan tiket saja. Prof, cukup menarik daripada perkongsian dikongsikan oleh Zhang Hong berkaitan mana kita melihat kepada pembangunan ataupun projek mega infrastruktur masih lagi diteruskan di China secara khususnya dalam tempoh yang begitu mencabar dalam era ataupun dalam fasa pandemik pada waktu ini. Tetapi kalau boleh pada waktu ini, Prof mungkin boleh kongsikan kepada kami, kita bandingkan di peringkat tempatan dalam negara. Kita tahu dalam tempoh setahun lebih ini adalah tempoh yang cukup mencabar, khususnya buat pentadbiran kerajaan dalam mana memacu pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam mana kita ingin memberi tumpuan khususnya dalam pembangunan infrastruktur ataupun projek infra rakyat ni, bagaimana Prof melihat kepada komitmen kerajaan dalam usaha ataupun dalam agenda untuk meneruskan pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat? Prof. Terima kasih atas soalan itu. Terima kasih menjemput saya sekali lagi. Menarik apa yang telah dibawakan daripada contoh daripada China, dan semestinya kerajaan Malaysia juga
tetap menitik beratkan. Buktinya di sini adalah pada Belanjawan Negara tahun 2021 semasa dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, di mana perbelanjaan untuk infrastruktur adalah penjayaan terbesar dalam sejarah. Ya, sebanyak 69 bilion ringgit diperuntukkan oleh kerajaan untuk pembangunan infrastruktur, pengangkutan dan juga pembangunan wilayah. Dan kerajaan mensasarkan sebenarnya untuk tahun 2021 ini sektor infrastruktur akan naik ataupun sektor construction akan naik sebanyak 13.9%, ya. Dan kita tahu the multiplier effect-nya, gandaannya cukup besar, dan sumbangan sektor ini kepada KDNK negara adalah hampir 10% setiap tahun. Namun kita faham suasana sekarang cukup sukar, jika ada berlaku pun aktiviti pembinaan hanyalah sekadar untuk maintenance saja. Kita tak dibenarkan untuk membuat sebarang pembinaan yang baru. Dan itu telah memberikan impak. Jadi saya data sikit di sini saya nak kongsikan. Untuk suku keempat 2020 sebanyak 14.27 bilion ringgit, ya, untuk suku keempat tahun 2020. Dan untuk suku pertama tahun 2021 ia telah menurun sedikit kepada 13.797, ya, 13 bilion, ya, 13.797 bilion ringgit. Ini adalah satu figure yang besar, dan kita sebenarnya memerlukan pembangunan mega, terutama sekali pembangunan mega untuk membangunkan ekonomi kita. Dan kita faham dalam suasana sekarang pekerjaan dan sebagainya masih terganggu dengan pandemik COVID-19, ya. Dan itulah kalau saya nak katakan secara permulaannya dulu, bagaimana pentingnya sektor infrastruktur kepada negara. Prof, kalau kita melihat kepada situasi semasa, senang cakaplah dalam tempoh yang cukup mencabar ini, poket ataupun kantung kerajaan juga begitu nipis, dengan kita tahu dengan pendapatan kerajaan juga cukup mencabar pada waktu-waktu yang begitu mencabar ini. Bolehkah ataupun apa keperluan dan juga signifikan untuk memberi tempuan khususnya kepada pembangunan infrastruktur yang lebih melihat kepada keperluan rakyat pada ketika ini? Bagus soalan tu. Ia bersangkutan dengan bagaimana kita mengadakan lebih banyak coverage untuk 4G, yang cerita 5G lagi, 4G di seluruh negara. Jadi apa yang diwawakan oleh kerajaan adalah supaya terutamanya perniagaan yang industri kecil sederhana berubah kepada platform digital, ya. Dan ini adalah satu norma baru, ya, yang seperti disebutkan tadi. Apapun dia, kalau kita setakat, saya melihat benda ini sebagai satu ekosistem, ya. Kita memerlukan jalur telekomunikasi untuk mencapai setiap ujung, ya, setiap ujung pangkal kawasan di negara kita, biarpun di dalam hutan dan sebagainya. Tetapi di samping itu kita memerlukan juga jalur perhubungan. Ini yang dipanggil logistik, ya. E-commerce tak boleh berjalan tanpa support ataupun sokongan daripada logistik. Dia seperti satu ekosistem yang tersendiri. Contohnya kalau barang itu seperti yang kita ambil satu bandar di Sabah lah, ya, satu pekan kecil di Sabah, ya. Kita tahu produknya bagus, berkualiti, ya, misalnya udang, ya, ataupun produk dari Sabah. Untuk produk itu keluar daripada kampung itu ke bandar ataupun ke Semenanjung, kosnya lebih tinggi dari barang itu sendiri. Jadi inilah yang kita perlu tekankan, bukan hanya setakat pembangunan infrastruktur dari segi 5G dan sebagainya. Itu yang kita telah membanyakan banyak, ya, berbagai program seperti Jendela dan sebagainya. Dan samping itu kita memerlukan juga satu ekosistem yang lebih lengkap, ya, di mana jaluran perhubungan, logistik dan pengangkutan, seperti contohnya seperti Trans Borneo, ya, Trans Borneo yang seperti sedang dibangunkan di antara Sabah dan Sarawak, ya, akan membuka bandar-bandar baru, ya, dan ia telah pun sewaktu pembinaan membuka ekonomi. Berapa ribu orang memerlukan makanan, berapa ribu orang memerlukan minuman, tempat tinggal dan sebagainya di setiap tempat yang mereka bina jambatan dan sebagainya. Ini sedang berlaku di Sabah dan Sarawak, dan pastinya berlaku juga di banyak lebuh raya yang mega yang dibina di Malaysia. Termasuklah kalau kita cakap
KRL, ya, projek Central Spine Road, ya, yang di Kelantan dan Pahang dan sebagainya, membuka jalan baru, ya, membuka ekonomi baru. Lebuh Raya ni dia menghidupkan dan mematikan, atau mungkin saya pakai kata melumpuhkan. Dia menghidupkan, memberikan nafas baru, ya, membuka badan baru, mempercepatkan travelling. Contohnya dahululah, sebelum ada Plus Highway, saya ingat kita nak travel daripada Sungai Petani ke Butterworth mengambil masa 1 jam, 1 jam setengah. Ya, tapi sekarang daripada Sungai Petani ke Butterworth, saya ingat 45 minit ataupun setengah jam lah. Ya, itu yang dimaksudkan. Jadi apabila ini berlaku, contohnya ramai yang bekerja di Pulau Pinang misalnya, dapat tinggal misalnya jauh sedikit, mungkin tinggal di Sungai Petani, dapat tinggal di Kulim dan sebagainya, dan ini memberikan kesan ekonomi pada kawasan itu sendiri. Ya, jadi ini yang katakan kepentingan lebuh raya, ya, dan sebagainya. Dan kalau kita balik kepada infrastruktur dari segi 5G, 4G, ya, 5G dan 4G ni, ia cukup penting dalam situasi ekonomi digital yang mahu dibangunkan oleh kerajaan. Zhang Hong, di awal tadi Zhang Hong ada berkongsikan khususnya berkaitan dengan Xinjiang, bagaimana projek lebuh raya Beijing ke Xinjiang ini membuatkan ataupun menjadikan Xinjiang daripada wilayah terpencil, wilayah luar bandar, kemudian dengan adanya projek mega lebuh raya daripada Beijing ke Urumqi Xinjiang ini menjadikan Xinjiang sebagai salah satu hub ekonomi khususnya bagi laluan sutera ini, tetapi itu dalam perkembangan ataupun dalam sumbangan sosioekonomi dalam negara. Mungkin pada waktu ini Zhang Hong mungkin boleh kongsikan inisiatif yang diambil oleh China dalam mana melihat kepada kesaling hubungan serantau. Saya ingin membacakan sedikit laporan yang dikongsikan khususnya berkaitan dengan perkhidmatan pengangkutan kargo melalui landasan kereta api dan juga lebuh raya daripada bandar Yiwu Timur China ke Kyrgyzstan dan juga Uzbekistan yang mula beroperasi juga baru-baru ini. Ini juga sekaligus menandakan bermulanya mod operasi baharu yang membabitkan rangkaian rel kargo Yizino iaitu Yiwu, Xinjiang dan juga Eropah dalam sistem lebuh raya rentas sepadan. Mungkin boleh dikongsikan sedikit berkaitan dengan itu. Ya, sebenarnya saya dulu sebenarnya kalau katakan satu jaringan yang meliputi Asia ini dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir pada tahun 1980-an, iaitu satu jaringan landasan kereta api pan Asia punya, dan sekarang kita lihat inisiatif masih diusahakan oleh berbagai negara termasuk China dan juga termasuk berbagai negara-negara lain di rantau ini juga macam Laos, Thailand dan berbagai negara Uzbekistan, Tajikistan. Mereka sekarang disaling hubungkan dengan kereta api dan juga termasuk kereta api laju. Dan kalau lihat di Laos, di Thailand baru ini juga ada perkembangan terkini tentang pembinaan kereta api laju punya di tempatan. Saya rasa memang amat mengagumkan kerana dalam suasana ini, dalam pandemik masih boleh digalakkan projek-projek macam ini. Memang merupakan satu, saya rasa kejayaan cukup besar, khususnya ini akan membawa pengaruh atau menjadi satu pemangkit yang cukup besar bagi pemulihan sosial ekonomi selepas pandemik atau pasca COVID-19 ini. Dan kalau lihat di Malaysia, sebenarnya juga kita lihat, saya membaca laporan dari Asrawani, iaitu baru ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa, beliau menyatakan di Jerry katakan akan mencontohi China memperbanyakkan projek di sana untuk menambah rezeki penduduk tempatan, khususnya orang asli di sana. Saya rasa ini memang merupakan satu hal yang cukup bagus. Meskipun mungkin projek di sana tak begitu mega seperti di China punya, tapi ini semuanya akan menjadi satu asas untuk pemulihan ekonomi kita pada masa depan, khususnya setelah dalam era itu pasca COVID-19 punya. Dan kalau kita lihat sekarang di dunia ini, bukan hanya China punya sedang menggalakkan inisiatif jarudan laluan untuk menggalakkan kesaling hubungan. Kita lihat kalau di Amerika Syarikat, dalam sidang kemenca kumpulan 7, mereka pun mengeluarkan
inisiatif untuk mencontohi jalur dan laluan di China punya, BRI punya. Saya rasa ini sebenarnya justru sudah membuktikan inisiatif ini memang berjaya dan juga membantu bagi pembangunan ekonomi sedunia. Oleh itu kita pun menantikan Amerika Syarikat atau kumpulan 7 mereka sebagai negara-negara maju memang boleh bertindakan untuk menyediakan bantuan kepada berbagai negara-negara menggalakkan pembinaan infrastruktur, meningkatkan kesaling hubungan. Saya rasa ini akan, kalau diwujudkan, ini akan menjadi satu pemangki yang cukup besar bagi ekonomi dunia pada zaman pasca pandemik. Zahong, sebelum saya nak pergi ke Prof Aimi, mungkin Zahong boleh kongsikan pada waktu ini berkaitan dengan selepas ini, dalam mana kita bercakap tentang fasa pemulihan ekonomi bukan sahaja di Malaysia dan juga di China, di peringkat global secara khususnya. Apa sumbangan daripada China khususnya berkaitan dalam kita melihat kepada melicinkan kegiatan dagangan serantau dan juga menggalakkan pembangunan masyarakat tempatan, Zahong? Ya, saya rasa kalau bagi masa ini yang paling penting masih merupakan kerjasama dalam vaksin. Kita lihat kalau baru ini pandemik di seluruh dunia boleh dikatakan masih cukup teruk. Dan kita lihat kalau kes baru di Malaysia pun boleh dikatakan mencatat yang amat tinggi. Ya. Dan ini semua pemulihan dalam ekonomi semuanya berasaskan kita berjaya mengatasi wabak. Jadi yang paling penting mestilah kita menyediakan lebih banyak vaksin kepada seluruh dunia. Dan kalau China sekarang sudah menyediakan kira-kira 1/4 itu kapasiti pengeluaran seluruh dunia vaksin kepada berbagai negara-negara membangun di dunia. Dan kalau China sendiri sekarang sudah penggunaan vaksin sudah mencapai 1,4 dos. Tapi ini semuanya tak cukup. Saya rasa ini bukan merupakan satu usaha yang boleh diwujudkan oleh China satu negara sahaja. Kita perlu juga menyeru berbagai negara maju termasuk macam Amerika Syarikat, Jerman, mereka mempunyai teknologi dan kemampuan pengeluaran vaksin untuk bekerjasama dan menyediakan makin banyak vaksin kepada berbagai negara-negara, khususnya negara membangun, supaya kita boleh mewujudkan itu imuniti berkelompok seawal mungkin. Selepas itu kita baru mungkin menggalakkan macam pembinaan infrastruktur mega secara besar-besaran kerana sekarang semuanya terpengaruh oleh COVID-19. Kita pun susah untuk cari pekerja, susah untuk mendapat berbagai bahan-bahan. Dan oleh itulah saya rasa asas itu masih merupakan kita sekarang fokus kepada bekerjasama mengatasi wabak. Prof, dalam lebih kurang dalam 3-4 minit yang akhir ini, mungkin Prof boleh kongsikan daripada apa yang diceritakan oleh Zhang Hong berkaitan dengan bagaimana usaha dan juga komitmen China untuk terus memberi tumpuan kepada perkembangan dan juga pembangunan infrastruktur khususnya di China. Tetapi dalam mana kita melihat kepada Malaysia secara khususnya, antara projek mega dan juga projek yang bersifat infrarakyat ni, yang mana satu yang perlu diberi keutamaan ataupun apa nilai yang boleh dilihat ataupun titik keseimbangan dalam kedua-dua projek mega ataupun projek infrarakyat ini, dalam mana kita memacu pertumbuhan ekonomi dalam fasa ekonomi, dan juga apa strategi yang perlu dirangka oleh kerajaan secara khususnya untuk mewujudkan lagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan pembangunan infrastruktur khususnya di luar bandar, Prof. Okey, secara ringkasnya ya. Okey. Pertama, kerajaan tak boleh mengelak kecuali mengadakan mega projek ini. Ya, mega projek pembangunan lebuh raya mesti dibuat, ya, mesti diteruskan dengan kawalan SOP yang tertentu. Kerana ia memang mewujudkan banyak peluang-peluang pekerjaan, ya, banyak mewujudkan peluang-peluang perniagaan dan sebagainya. Ia memang satu pemangkin yang cukup besar, multiplier efeknya, kesanggaran yang cukup besar, itu harus dilakukan. Jadi kalau kerajaan perlu untuk menambahkan pinjaman, boleh disalurkan pada mega projek ini kerana dia churn ekonomi, ya, dia mengisar ekonomi. Itu satu. Keduanya, saya suka model China ni. Pertamanya dia menumpukan kita lihat ya, lebuh raya dan kereta api.
lebuh raya digunakan untuk pengangkutan manusia. Ya, dan kereta api of course dia ada kereta api laju lah. Tapi kebanyakan barang-barang kargo dia sebenarnya kan yang bergerak melalui kereta api. Seperti di negara barat yang telah maju, di Jerman, di Eropah sebagainya, mereka menggunakan kereta api untuk menggerakkan kargo. Jadi di Malaysia kita harus merubahkan kargo-kargo ni, saya harapkan kerajaan membuat polisi yang baru ya untuk berpindah memakai kereta api. Kerana kosnya lebih murah dan kos untuk maintain lebuh raya itu lebih murah dan mengurangkan seperti kemalangan dan sebagainya ya. Apabila lori-lori ya, trailer-trailer bercampur dengan manusia, kereta yang lebih kecil, jadi kemungkinan ada berlakunya kemalangan dan sebagainya. Itu saya minta kerajaan turun kaji. Contohnya apatah lagi seperti Trans Borneo. Kita ada Trans Borneo ya, untuk dan sebelah Trans Borneo mungkin kita patut ada satu railway lah, jalan kereta api pula ya. Jadi kereta api barang kargo boleh menggunakan kereta api dan manusia pengangkutan boleh menggunakan jalan. Jadi kos pengangkutannya murah. Seperti ESRL. ESRL itu East Coast Railway, dia lebih tumpukan kepada kargo. Ya, mengeluarkan kargo dan link up dengan jaringan sutra ya yang daripada China dan daripada Thailand misalnya. Jadi adalah satu langkah yang strategik. Kita harus menggunakan kekuatan Malaysia, kita terletak di tengah-tengah Asia Tenggara. Ya, perlukan kita cukup strategik dan kita perlu menggunakan kelebihan kita. Okey, baik. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Prof adalah penganalisis ekonomi daripada Uni KL Business School dan juga sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan daripada Radio Antarabangsa Cina CRI yang mana malam ini kita memberi tumpuan khususnya berkaitan dengan bagaimana pembangunan infrastruktur boleh menjadi pemangkin kepada jaminan kesejahteraan rakyat ketika seluruh dunia pada ketika ini bergerak ke fasa pemulihan kesihatan dan juga pemulihan ekonomi. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, ini Agenda Awani Asia. Kita jumpa lagi.